Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hari ini Quran tetapi tajwid. Ya, jika masih tak tahu, setiap Isnin Quran. Tapi satu Isnin mengaji, satu Isnin depan pula tajwid. Lepas tu kita ulang macam itulah. Dan hari ini adalah tajwid ya. Kita pada surah Al-Fatihah. Ayat kita hari ini ayat ke-6. Kalau Linda nak hantar kat skrin ya. Kawan kita tunjuk di skrin ayat ke-6. Quran ini dia ayat dulu tau. Ya, tapi nombor dia tu nak kena-kena jugalah. Ya, nombor dia nak cakap pun tak tahu nak cakap bentuk apa ya. Nombor 1 sama, nombor 2 tu macam apa bentuk dia? Tak tahu nak cakap kan? Ya, macam 7 terbalik. Ya, macam 7 terbalik ya. Ya. Macam 7 terbalik. Lepas tu 3, 3 macam itulah nak cakap apa pun tak tahu nak cakap bentuk apa, nak sama ke apa ya. Tapi kalau nombor 4 sin ekor dia ke bawah. Sin ekor ke bawah. Itu kalau boleh nombor tu kenal jugalah ya. Jadi baru kita senang nak cari nombor dia. Kalau nombor 4 tu 3 terbalik. Kalau 4 macam 3 tapi terbalik ya. 3 betul lah. Kalau 5 bulat. Sedikit-sedikit ya pahami. Nombor 6 ni dia macam terbalik dengan yang nombor 2 tadi. Nombor 6 ni macam 7 betul tak macam kita punya nombor 7 kan. Nombor 2 tadi terbalikkan dia, bentuk dia tu lah ya. Yang tadi nombor 2 tu 7 terbalik. Nombor 6 ni pula macam nombor 7. Ya, jadinya ayat dia dulu. Baru nombornya di hujung. Kalau kita kata hari ni kita ayat ke-6, makanya ayat dia bukan selepas nombor 6. Ayat dia sebelum nombor 6 tu. Itu cara kita nak faham ya numbering dia. Makanya ayat di situ Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita baca sebab dah biasa dari kecil. Dia ajar baca Ya, memang dari kecil memang dia ajar ihdinas siratal mustaqim. Tapi cara dia kalau boleh kita nak faham, kita orang dewasa ya, kalau budak-budak ikut je. Ibadah orang dewasa tak sama dengan ibadah budak-budak. Tak sama level, maksudnya tak sama pahala dia lah ya, dan maqam kedudukannya pun tak sama. Kenapa kita baca kita ya. Okey, dia begini. Perkataan itu ihdi ya. Perkataan itu adalah ihdi. Na tu perkataan lain sebenarnya. Ihdi tak ada baris di awalnya. Bermula dengan alif yang ada kepala huruf sad di atasnya. Kepala huruf sad. Maksudnya kepala sajalah, bukan seluruh huruf sad ya. Alif yang ada kepala huruf sad macam belon lah senang cerita. Maknanya itu boleh panggil alif ya, boleh. Tetapi namanya paling tepat namanya adalah hamzah wasal. Namanya hamzah wasal. Dia memang di awal perkataan. Bukan di awal ayat ya, di awal perkataan. Boleh jadi di tengah-tengah apa line lah ya. Dia bukan mestinya di awal. Selepas nombor dia, selepas nombor dia tak ya. Okey. Dia tidak ada baris dan selepasnya pula apapun kalimahnya, apapun hurufnya, terpulang huruf apapun kalau ini kalimah ini ihdi. Jadinya huruf di sini huruf kedua adalah huruf ha. Tapi kalau kalimah lain boleh jadi bukan huruf ha, boleh apa-apa saja. Maknanya mati pula. Dahlah hamzah wasal tadi, nak panggil alif pun masih boleh. Tak ada baris. Jadi macam mana nak baca? Huruf kedua pula mati pula. Memang tak tahu nak baca macam mana ya. Nak baca dengan baris bawah ke, baris atas ke, baris depan. Maknanya cara dia. Ni kalau boleh faham sedikit ya, hafal sedikit. Caranya perhatikan huruf ketiga. Ya, perhatikan huruf ketiga, apakah baris dia. Yang kita nak fokuskan barisnya, bukan hurufnya, tetapi kita nak tahu baris yang mana. Baris pada huruf ketiga. Ya, di sini baris bawah. Baris bawah dan depan. Dua-dua boleh. Bukan depan, baris atas. Baris bawah dan baris atas. Kalau ihdi, baris bawah, di baris bawah. Kalau ihda, contoh saja ya. Jika ihda, da baris atas. Boleh. Huruf ketiga jika baris bawah ataupun baris atas ya, makanya kita mulakan bacaan tadi dengan baris bawah. Kena hafal sedikitlah ya. Makanya kita baca ihdi, kita tak baca ahdi, kita tak baca uhdi, tak.
Dan satu lagi dia punya undang-undang dia, jika huruf ketiga tadi baris depan, baris depan, makanya kita kena mulakan bacaan dengan baris depan juga. Katalah dal tu baris dia du, makanya awal tu kita kena baca macam tu ya. Du. Itu sedikit yang kita perlu hafal. Ya. Jika kita nampak kalimah macam ni, selalunya kalimah macam ni adalah kata perintah. Kata perintah suruhan lah. Ihdi maksudnya berilah petunjuk. Perintahlah tu kan? Ya. Kata petunjuk. So itu cara kita membacanya. Dari segi nama tu tak ada nama, tetapi cara membacanya. Memanglah hukum tajwid tu ada yang ada nama, ada yang tak ada nama, tapi kita perlu tahu cara membacanya. Dan kalau boleh fahamkan sedikit kalimah tu ya. Makanya kita baca ihdi, macam tu ya. Okey, itu dah tahu dah mulakan bacaan. Okey. Pada roha mati. Dia ada huruf-huruf tertentu ya. Di sini roha mati, dia mesti matilah. Dia ada sifat. Dia ada 10 ya. Ada 10 lah antaranya huruf ha. Jika dia mati, macam tu dia bertanda mati tu, dia melahirkan angin. Sifat dia ya, melahirkan sedikit angin. Makanya angin itu dalam bahasa Arab dipanggil hamas. Makanya kita kata huruf ha mati bersifat hamas. Kalau tak nak sebut bersifat pun tak apa. Ha mati hamas. Boleh je kita faham di situ ya. Okey. Lepas tu D tidak ada apa-apa. Sedikit tip, jika apa-apa huruf dengan hanya satu baris, baris bawah ke baris atas baris depan, tidak ada hukum. Tidak ada hukum tajwid, tak ada nama apa-apalah ya. Dan bacaannya pendek. Ihdina, na dia ada baris atas. Dia macam satu baris lah Ustazah kata, baris atas ke baris bawah ke baris depan ya. Kalau D tadi baris bawah, na baris atas, satu baris lah tu ya. Tapi na ada tambahan pada dia. Tambahan dia apa? Alif. Alif tu ya. So sebenarnya kalau cara kita nak mengingat dia, baris atas selepas tu mesti ada alif. Dia macam tu. Dia memang partner lah kita kata. Tak boleh tukar. Baris atas dengan huruf ya. Tak boleh. Dia mesti baris atas mesti alif. Alif ni tak ada tanda apa-apa. Alif ni berbeza dengan yang awal tadi. Awal tadi kita panggil alif pun boleh. Yang tu kita nak panggil alif pun boleh. Alif. Yang ini memang namanya alif. Yang ni tapi berbeza. Sebab yang awal tadi alif juga. Panjangnya sama tapi dia ada kepala huruf shad. Makanya yang tadi, awal tadi alif yang pertama itu dipanggil hamzah wasal yang tak pernah ada baris. Tapi na di sini alif ni pun tak ada baris juga. Tapi dia berbeza tahu dia punya apa pengaruh dia di dalam membaca Al-Quran. Di sini jika ada baris atas, apa pun hurufnya tak ada masalah. Ada pula alif, alif yang memang tak ada tanda apa-apa, makanya bacaan di sini jadi na, dia jadi dua. Dia bukan dia jadi panjang lah, lebih panjang daripada yang tadi. Ihdi pendek kan? Ihdi pendek, na bacaannya dua. Hukumnya dipanggil mad asli. Asli itu maksudnya asal. Dan alif itu dipanggil huruf mad. Dipanggil. Sebab ini huruf yang berada di dalam hukum bacaan mad asli. Dia ada 3 huruf madnya. Dia 3 huruf mad yang di sini satu lah. Kita kena tengok dulu lah yang mana kita jumpa. Di sini yang pentingnya huruf mad alif mesti selepas baris atas. Itu dia punya syarat dia. Dalam Quran kita, Quran Rasmani, alif tidak bertanda apa-apa, kosong je macam tu. Tapi kalau dalam Quran lama, alif tu ada tanda mati. Tanda mati macam atas huruf ha tu kalau ada dalam Quran lama. Kalau boleh dapatkan Quran yang kita dah sebut selama ni Quran yang disebut Quran Resam Uthmani. Kalau boleh macam itulah. Okey, sekarang kita nampak ihdina, betul. Membacanya 2. Tetapi bila kita nak sambung bacaan, kita berjumpa dengan alif lam. Selepas na ada alif lam, makanya bacaan kita ihdina, dia na tu kena masuk ke alif lam, makanya na tak jadi 2 dah. Tak jadi 2, cancel So mad asli tadi jika bertemu dengan alif lam, makanya mad asli tu cancel. Kalau kita tak ada alif lam, mad asli lah ihdina, dia gitu. Tapi bertemu dengan alif lam, ihdinas pendek. Terus pendek itu satulah. So di situ ada hukum alif lam. Hukum alif lam ada 2. Alif lam senang je. Alif lam ni antara yang mudah lah Alif dia macam tadilah. Alif yang pada ihdi tu. Kita boleh panggil alif.
Tetapi kita tahu nama paling tepatnya adalah hamzah wasal. Lepas tu lam. Hamzah wasal lam. Tapi pelik sebab dah biasa sebut alif lam kan? Dah biasa kan? Tak apa, boleh sebut alif lam. Tetapi kita kena tahu alifnya bukannya alif pada na tadi. Lain ya. Alif dia pada sama dengan alif yang pada ih. Tu di awal tadi ya. So kita kata ada hukum alif lam. Alif lam ada dua jenis. Perhatikan selepas lam ya. Alif ataupun hamzah wasal adalah huruf pertama, lam adalah huruf kedua dan selepas lam. Di kedudukan dia sebenarnya pada kedudukan huruf ketiga sebenarnya ya. Ada sabdu. Itu yang kawan kita bulatkan. Sabdu bahasa Melayu ya, dia nampak macam huruf W ya. Apa maksud sabdu? Sabdu bermaksud kalau sabdu tu duduk atas huruf sad, maksudnya sebenarnya ada dua huruf sad. Itu maksud dia. Jika mana-mana huruf ada sabdu, makanya kita tahu huruf itu ada dua sebenarnya. Dia ada dua. Satu huruf tu satu awalnya mati dan yang keduanya berbaris. Sebenarnya ya, tetapi yang kita nampak di sini huruf sad ada sabdu, lepas tu bawah sad ada baris. Maksudnya kita nampak huruf sad yang ada baris lah. Huruf sad yang mati tu dah disorok. Sebab tu dia gantikan sabdu tadi. Itulah maksud sabdu ya. Okay. So nama dia alif lam bersabdu. Dan dia ada nama lah ya, nama glamour dia alif lam syamsiyah. Syamsiyah tu, syamsiyah sebenarnya maksud dia matahari tau, maksud dia. Kalau lelaki syamsul. Kita biasa kan? Syamsul, syamsiyah sama maksud sebenarnya, ya, matahari. Kenapa matahari? Pelik ya, kenapa matahari ya? Itu dia nak kata sebenarnya tak ada kena mengena dengan matahari pun. Dalam terjemahan apa-apa tafsir tak ada kena mengena dengan matahari ya. Tapi itulah cara nama lah. Dia beri nama alif lam syamsiyah. Ataupun nama dia lagi juga idgham syamsi. Idgham maksudnya memasukkan. Syamsi itu dengan syamsiyah sama. Ya. Kenapa maksudnya idgham? Sebab kita idghamkan daripada na tadi tu. Ihdinas, na tadi diidghamkan kepada alif lam yang bersabdu tu. Sebab tu dia beri nama idgham syamsi. Dia senang saja ya, sekadar nama saja. Dan di sini huruf lam tu memang tak ada bunyi lah. Kalau kita tengok ada dia as-sira, mana ada bunyi lam, hilang. Hilang, tenggelam ya. Lepas tu kalau alif lam syamsiyah, huruf lam tu tak ada bunyi dah. Kerana dia bunyi kepada huruf yang ada sabdu tu terus. Nanti ada satu lagi alif lam selepas tu ya, alif lam yang tanpa sabdu. Lepas tu ada nanti ya. Okey, ihdinas sira. Ihdinas, tebalkan dia ya. Jangan ihdinas. Tapi ada qiraat ataupun cara membaca Quran ya. Dia ada Quran ni sebenarnya bukan satu cara baca sebenarnya ya. Ilmu Quran ni sangat tinggi sebenarnya. So ada juga yang membacanya bukan orang lah maksudnya. Dari segi ulama ataupun dari segi para ahli Al-Quran yang terdahulu dulu ya. Bukan sekarang ya. Bukan 10 tahun sekarang, 20 tahun sekarang, tak, dulu di zaman Nabi, di zaman Nabi dan seterusnya ada yang membaca ihdinas, ada dia membaca dengan huruf sin, ada juga. Tapi kita tak payah fikir-fikir, ustazah bagi tahu saja ya. Kita baca dengan huruf sad. Cumanya bila kita dah baca dengan huruf sad, tebalkan dia ihdinas, barulah nampak bunyi sad sebab huruf sad tu dia tebal ya. Ada beberapa huruf tebal. Jadinya kalau huruf tebal mesti ditebalkan bunyinya. Kalau kita baca huruf tebal tapi bunyi nipis tak jadi. Jadinya tebal. Itu huruf tebal itu ada 4 je, tak banyak. Jadinya kalau boleh kita nak tahu. Kita ambil tahu nama yang popular dia jugalah ya. So huruf sad ini adalah antara huruf-huruf tebal ya. Dia ada 4. Sad, dot, ta, za. Memang susunannya dah teratur dah. Macam tu. Kita dah hafal dari kecil ya. Sad, dot, ta, za. Keempat huruf ini huruf tebal. Dipanggil namanya huruf itbaq. Nama huruf dia itbaq, dengan bunyi pun tebal ya, cara menyebutnya pun tebal. Makanya kita kena baca dengan bunyi ketebalan ya, tak boleh baca ihdinas nipis ya. Okey, ihdinas sira, dia hanya kita menyebut huruf saja. Tapi hukum apa tajwid apa sifat tak ada ya. Sifat hanya lahir jika huruf itu mati. Tapi apa pun bukan semua huruf ada sifat ya, bukan semua ya. Okey, ihdinas sira, ra tu tebalnya, ihdinas sira, si dah tebal, ra tebal ya. Ra memang dia lain daripada lain. Ada kala dia dibaca tebal, ada kala dia dibaca nipis. Itu huruf ra ya. Bila masa dia dibaca tebal, ketika dia berbaris atas. Ra tu baris atas ya. Ra dengan ru dia tebal, kalau ri dia nipis ya.
Ini ra, di sini sama dengan na tadi. Sama. Ra baris atas ada alif. Na tadi ihdina baris atas ada alif. Tapi alif dia nampak lain. Ya, okey. Dalam Quran kita, Quran Resam Usmani ada alif panjang macam pada na, ada alif pendek macam pada ra. Tapi memang dia huruf yang sama. Ya, tapi ada nama lah. Saja bagi nama huruf alif pendek, nak cakap Melayu alif pendek. Kalau yang tu alif panjang, boleh je. Tapi kalau nak glamour sikit, alif pendek tu alif maksurah. Kalau yang pendek ya, maksurah maksudnya pendek. Barulah ilmu ni kan, janganlah ada sikit-sikit je. Kalau ilmu tu ada sikit-sikit je, nanti bila bab tak tahu, diam je, tunduk je, khusyuk wa khuduk sebab tak tahu. Bila tahu jawab. Kalau tak tahu tunduk. Sebab saya pun buat dulu. Dulu saya pun macam tu juga. Bila saya tak tahu, saya tunduk je. Tak berani, takut kena tanya. Saya alami zaman belajar, bila tak reti duduk, tunduk, takut kena tanya. Padahal bukannya kena marah pun, tak kena marah langsung, ya. Tapi takut nak menjawab sebab tak tahu, ya. So ra di situ ya, baris atas, dan ada alif maksurah. Alif maksurah maksudnya alif pendek. Alif pendek itu sama dengan alif pada na, ya. Cumanya ada nama saja. Alif pendek, alif maksurah. Pada na tadi ada alif mamdudah. Mamdudah, maddah, daripada perkataan mad. Ya, mamdudah dengan maddah daripada perkataan mad maksudnya panjang, alif panjang. Ya, alif panjang, alif pendek sebenarnya huruf yang sama. Ya, makanya ra di situ hukum bacaannya adalah mad asli, sama dengan bacaan pada na tadi. Kalau kita tengok ihdina macam itulah, ya. Tapi kalau kita terus ihdinas, makanya mad asli tak jadi, ya. So hukum mad asli di situ, dua harakat. Mad asli tak boleh lebih pendek dan tak boleh lebih panjang. Ra gitu je. Jangan tarik lebih-lebih. Dan tak boleh pendek jugalah. Okey. Siratal. Qal tebal tu ya. Tal. Sad dot ta za. Tadi kita dah cakap ada huruf tebal yang pertama tadi ya, huruf sad. Sekarang kita bertemu dengan huruf tebal yang kedua. Susunan dia dah macam tu ya, yang macam kita hafal. Sad dot ta za. Memang susunan dia begitu, jadi senang nak ingat. Ya, ta adalah huruf itbaq yang kedua yang kita jumpa ya di dalam surah, di dalam ayat ini. Bunyi dia ta lah, kena tebal lah. Ya. Okey, siratal. Bertemu dengan alif lam. Tadi kita jumpa alif lam tapi ada sabdu. Sekarang kita jumpa alif lam tak ada sabdu. Dia memang dua je. Ya, jika alif lam sabdu tadi, alif lam syamsiyah. Yang ni alif lam tak ada sabdu, alif lam qamariyah. Jangan sebut qamariyah. Memanglah kita biasa dengan qamariyah. Ya, maksud dia sama tau, qamariyah dengan qamariyah. Kalau lelaki Kamarudin. Kamarudin tu samalah, Kamar tu kan. Sama dengan ni. Ya. Dia huruf qaf sebenarnya. Ya. Alif lam qamariyah. Ya. Senang cerita tak ada sabdu lah lepas lam. Lepas lam tak ada sabdu. Yang tadi lepas lam ada sabdu. Dua je. Ya. Siratal mus. Nampak tu? Mus. Dia huruf tertentu. Bila dia ada tanda mati ya. Tengok pada huruf sin. Ada tanda mati. Tanda sukun. Bukan semua ya. Huruf tertentu sahaja. Dia jika dia mati, dia ada sifat. Huruf sin melahirkan bunyi. Siratal mus. Sebab dia dekat Musa. Jangan siratal mustaqim. Jangan jadi Musa. Tak mahu dia mus. Dia ada bunyi berdesir. Boleh. Tapi jangan jadi Musa. Kalau Musa, se bukan berdesir. Se dipanggil qalqalah. Jangan ya. Makanya huruf sin. Sin sukun. Ataupun sin mati. Ada sifat desir ataupun berdesir, bunyi tadilah ya. Dan dia juga ada angin, ada hamas. Dia ada dua. Empat. Tadi ada huruf yang ada satu sifat, ada huruf yang ada dua sifat. Empat tak sama. Terpulang. Ada huruf yang tak ada sifat. Okey, mus gitu saya. Mus patut ta, nipiskan ta ya. Musta sebab qi tebal ya. Jangan ta. Jangan dia bila tebal jadi ta. Dia jadi mirip-mirip bunyi ta. Tak mau ya ta. Musta, nipiskan dulu ya. Huruf nipis perlu nipis, huruf tebal wajib ditebalkan ya. Musta, betul qiyah, situ yang susahnya. Sebab qaf tu tebal, bukan saja dia tebal, dia dipangkal, hampir dipangkal tekak tu, hampir. Dari mulut ni dia masuk kat dalam tu, yang belah dalam tu, lidah ya, lidah yang belah dalam tu. Kalau lidah yang kat depan ni, kat dalam tu, itu dia susah sikit. Ya, bunyi tekak lah ya. Mustaqiyah, dia tekan juga tu sebenarnya. Ni kalau mustaqim, memang tak jadi. Confirm tak jadi. Mustaqim. Itu dia jadi huruf kaf.
Itulah bezanya kita dengan anak-anak. Anak-anak tak apa, mustaqim biar je. Sebab dia budak-budak kan, kita explain lebih-lebih bukan dia faham pun. Tapi untuk umur kita dah faham dah. Kenapa kena tebal, kenapa begini, kita dah boleh memahami. So qaf tu adalah huruf tebal juga, tetapi dia bukan geng yang sod dot toza tu, bukan. Yang sod dot toza tu kawan kita dah tulis pen merah tu. Itu memang huruf tebal. Huruf tebal yang 4 tu dipanggil huruf itbaq. Tapi qaf tebal juga, tapi dia tak masuk geng itbaq, dia tak masuk. Cumanya dia ada geng yang lain pula. Dia tebal juga, tapi dia adalah dipanggil antara huruf-huruf isti'la dipanggil. Isti'la ni empatnya yang merah tu lah, sod dot toza. Memang dia masuk balik yang 4 tadi. Sod dot toza, lepas tu tambah qaf. Yang huruf isti'la ada 7 sebenarnya. Isti'la ni maksudnya sebenarnya daripada kalimah ala, tinggi. Maksud dia isti'la tu daripada perkataan ala bermaksud tinggi. So huruf isti'la maksudnya huruf yang dilahirkan ketika lidah terangkat tinggi. Itu maksud dia sebenarnya. So sebenarnya huruf dia 4 tadilah, merah tu. Sod dot toza tambah qaf 5, ada 6, ghain kha, ada 7 sebenarnya huruf-huruf isti'la sebenarnya. Huruf ini dapat dilafazkan bila mana lidah kita kena angkat tinggi. Angkat tinggi tu maksudnya terangkatlah ke langit tu. Macam itu maksud dia. So huruf tebal juga, tetapi qaf bukan huruf itbaq. Okey. Qaf adalah huruf tebal tapi dia kategori huruf-huruf isti'la. Okey. Mustaqi, qi adalah baris bawah Qaf baris bawah ada ya. Ini sebenarnya qi adalah mad asli. Mad asli yang ketiga yang kita jumpa Ihdina, na mad asli pertama, mad asli baris atas. Sira, ra mad asli baris atas sama dengan na mad asli kedua. Mustaqi, qi adalah mad asli yang ketiga tapi baris bawah. Dia memang dia ikut baris. Setiap baris baris atas, baris bawah, baris depan semua ada mad asli dia. So qi baris bawah mesti ada huruf ya tanpa tanda apa-apa, tanpa baris. Nak tanpa titik tak ada titik itu tak ada isu. Ya ada masa tak ada titik, ada masa ada titik. Itu tak ada isu Yang pentingnya dia tak ada tanda apa-apa di dalam Quran kita. Quran Resam Uthmani. Sama dengan alif tadilah. Ihdina. Tengok alif mana ada tanda. As-sira, ra mana ada tanda. Alif tu tak ada tanda. So samalah. Mustaqi, huruf tak ada tanda apa-apa. Itu antara cara-cara kita nak mengenal huruf-huruf mad. Dan ini adalah mad asli baris bawah. Okey. Mad asli pada qi mad asli ni sebenarnya ada 3 perkara pada dia. Huruf terpulanglah huruf qaf dan barisnya baris bawah dan huruf ya. Dia kalau baris bawah mesti ya, kalau baris atas mesti ada alif dan kalau baris depan mesti ada waw. Itu memang cara dia So di sini dah ada mad asli, tapi bila kita waqaf di sini mad asli kita tahu 2 kan. Tapi bila waqaf di sini dia boleh jadi lebih panjang Mustaqim. Dia boleh jadi lebih panjang, bukan 2 dah tu Tapi sebenarnya masih 2 pun boleh. Mustaqim. Susah sikit sebab tak biasa kan. Kita biasa membaca mad arid disukun dengan kadar panjang 4 atau 6. Sebenarnya bacaan mad arid disukun 2 pun boleh sebenarnya. Tapi kita kekok sebab kita jarang buat. Kalau kat Syekh Arab biasa. Dalam Quran dia YouTube tu pun banyak. Kita boleh cari kita boleh dengar lah di Mekah semua Mustaqim. Lebih pendek kan. Kita mustaqim. Kita dah biasa lebih panjang. Tapi kita kena itu bila waqaf di situ dia panggil namanya mad arid. Rid tu bukan Q tau Linda. Dia apostrophe. A2 dulu. Mad 2 sebab 2 apa tu apostrophe macam tu. Mad arid lisukun macam tu. Maksudnya waqaf lah. Waqaf maksudnya berhenti bacaan. So ada mad asli mad asli dia sampai ya je. Lepas tu bila ada satu huruf lain di hujungnya, apa-apa huruf pun boleh. Buat baris dengan baris apa pun boleh. Makanya tadi kalau berhenti dia tak panggil mad asli dah. Dia panggil hukumnya mad arid disukun dia panggil. Panjang yang mendatang ketika berhenti. Kan boleh jadi 4 dengan 6 tadi kan. Kalau dia ambil dengan bacaan 2 tak jadilah panjang. Tapi kalau dia mengambil bacaan dengan 4 atau 6 makanya panjang yang berlaku. Panjang yang menjadi ketika berhenti di situ. Itu maksud dia. Mad arid disukun. Cara nak kenal dia selepas mad asli wajib ada 1 huruf sahaja pada kalimah tu. Kalau ada 2 tak jadi mad arid disukun. Confirm tak membuat macam mana pun tak jadi. Okey, itu kita ayat ke-6. Ayat ke-7 kita
Okey, sirata. Macam tadi ya, kali kedua ya. Ada sad huruf tebal huruf itba ya, si dengan ta. Kedua-duanya huruf tebal huruf itba ya. Tapi tidak ada sifat apa-apa. Sifat hanya lahir bila huruf itu mati. Itu kita kena ingat. Okey. Ra macam tadilah kali kedua. Ra tebal istilahnya tafkhim. Ya. Ra tafkhim. Kita tafkhim tu T-A-F-K-H-I-M. Ra tafkhim dan hukum bacaannya mad asli, 2 harakat. Okey. Wallazina. Kalimah allazina itu bukan alif lam syamsiyah. Nampak ada alif lam sabdu kan? Tapi dia bukan alif lam syamsiyah. Macam as-sirata, bandingkan tu tadi di awal barisan tu. Bandingkan, ya. As-sirata ada alif lam sabdu. Di sini allazina ada alif lam, lepas tu ada sabdu juga, ya. Ada sabdu ya. Tapi ini bukan alif lam syamsiyah. Okey, dengar baik-baik. Kenapa allazina, allazi itulah khususnya pada yang awal tu alif lam dia. Kenapa dia bukan siratal? Kenapa dia bukan dipanggil alif lam syamsiyah ya? Kalau yang tadi ihdinas, itu alif lam syamsiyah. Kenapa? Sila dengarkan baik-baik. As-sirata, kita boleh buang alif lam dia. Macam mana nampak buang alif lam dia? Cuba tengok selepas nombor 6 tu. Lepas tu tengok. Kat situ, apa tu? Mana ada alif lam? Nampak? As-sirata ada alif lam, tapi sirata tak ada alif lam. Makanya alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, kita boleh buang alif lam tu. Ya? Boleh buang tu maksudnya apa? Itulah tengok as-sirata ada alif lam, tapi sirata yang lepas nombor 6 tak ada alif lam. Itu maksudnya. Boleh ada alif lam dan boleh juga tanpa alif lam. Ya, itu ini. Tetapi allazina tak boleh buang. Ya, tak boleh buang. Dia memang pemenan tu yang dipanggil mabni tu. Pemenan alif lam dia ya. Makanya dia bukan alif lam syamsiyah. Dia ada nama khas untuk dia, isim mausul. Memang dulu pun kita ada sebut ya. Ada kawan kita pun tanya, "Kenapa? Kenapa ada ilmu bahasa Arab dalam ni?" Bukan ilmu bahasa Arab je. Ilmu tajwid. Allazina tu isim mausul tu ada dalam buku tajwid tau. Ya, so allazina ya, so alif lam sabdu dia bukan alif lam syamsiyah. Sebut terus, ambil sampai na. Siratal ladzina sampai na ya. Allazina itu terus nama dia isim mausul lah. Maksud dia yang tu, kawan kita dah letak bracket maksud dia. Ya. Meaning dia senang je, yang. Kalau maksud dia sirata jalan, allazina yang. Sebenarnya dia ada orang-orang tu. Jalan orang-orang yang. Macam tu sebenarnya. Okay, tapi tak apalah, kita dapat maksud dia pun dah cukup baik dah ya. Tapi kita dah faham kenapa allazina bukan alif lam syamsiyah. Okay. Jika nak tanya ya, boleh. Ustazah kita tengah macam ni nak tanya tak ada masalah. Sekejap tunggu habis kelas lupa. Ustazah kan lupa juga sekarang. Ustazah mengaku. Umur kita semua meningkat, mana ada baby pun umur meningkat kan. Termasuk kita semualah ya. Setiap tahun bukan seronok sekarang sebab umur meningkat. Kalau budak-budak dulu macam seronok lah setiap tahun kan. Tapi bila sekarang setiap tahun tak best sebab sedar diri umur meningkat kan. So Ustazah pun lupa juga. Jadi Ustazah cakap jika sesiapa tak faham nak tanya sekarang, tak ada masalah. Bagi tahu. Okey, buka mikrofon ataupun tulis dia boleh apa? Boleh type kan? Ada chatting ya, ada chatting room, boleh lah. Nanti kawan kita nampak dia boleh bacakan ya. Okey, kita tengok kepada an'amta. An'amta pada hamzah ya, itu hamzah ya. Jangan sebut hamzah alif. Tak payah ya. Sebab hamzah ni dia ada perangai dia. Ya, kita pun pernah sebut tapi tak apa, kita ulang. Huruf hamzah ni dia ada fi'il dia tau. Perangai dia suka bertinggik atas huruf. Bertinggik atas huruf. Biasanya 3 huruf lah alif waw ya biasanya. Huruf lain dia jarang, tak ada. Ya, dia biasa bertinggik di atas huruf-huruf mad biasanya. Dan kalau dia dah bertinggi, atas ke kat bawah ke, kadang-kadang hamzah macam ni, hamzah bawah dia ada alif kan. Kadang-kadang alif lepas tu hamzahnya kat bawah. Macam tu ya. Dan kadang-kadang dia tak bertinggi pun, dia sendiri. Dia tak tanpa alif ke apa tadi kan, alif wawiyah tu boleh juga. Itulah huruf hamzah. Kalau dah nampak macam tu, jangan sebut hamzah alif. Alif tu hanya tempat bertinggi saja, tak pakai pun sebenarnya. Sebut saja huruf hamzah. Okey. So huruf hamzah dengan hanya baris, single baris kita kata, satu baris ya, baris atas kan, tak kisah baris atas baris bawah, tak ada, tidak ada hukum tajwid ya, tidak ada.
Lepas tu huruf mati kita perlu perhatikan ya. An ada huruf mati di situ. Lebih-lebih lagi huruf nun mati. Lepas tu huruf mim mati. Memanglah nun dengan mim ni intipati hukum tajwid. Dua huruf yang paling utama di dalam hukum tajwid adalah huruf nun dan huruf mim. Ya, yang paling banyak lah, maksudnya paling penting sebab banyak hampir semua dengung-dengung tu melibatkan huruf nun dengan huruf mim. Dia bukan sebab melibatkan huruf hamzah ke? Tak, bukan. Bukan dengung tu melibatkan huruf dal ke? Tak ada, nampak? Huruf nun dengan mim itulah intipati hukum tajwid ya. So di sini senangnya an'am kedua-dua nun dengan mim mati agak mudah di sini ya. Contoh yang sangat mudah. Okey, huruf ni memang makhraj dia ni rongga hidung. Rongga hidung ni kan orang selalu sengau-sengau kan. Sengau lagi-lagi kalau macam batuk ke apa kan, dia sengau kan. Di situlah lahirnya huruf nun dengan mim. Huruf nun dengan mim dipanggil huruf dengung dipanggil. Dengung tu memang keluar dari hidung. Ya. Memang dia begitu ya. Dengung yang apa tu semua memang keluar daripada rongga hidung lah. Nun dengan mim adalah kedua-dua huruf ini dipanggil huruf rongga hidung. Dia panggil. Nama Arab dia Al-Khayshum nama dia. Macam tu ya. Nama Al-Khayshum maksudnya dia memang senangnya dia undang-undang tajwid tu sama ke tahu? Sama. Jadi senang nak ingat. Ya. Okey, kedua-dua nun dengan mim. Cumanya kalau dia dah mati tu tak ada dengung lah. An'am. Dia kalau dah mati tak ada dengung. Memang dia asalnya dia adalah huruf dengung. Ya. Tapi bila dia dah mati, bertanda mati, an'am. Tak boleh. Mana ada? Tak boleh kan? Ya. Jadinya kedua-duanya jika huruf bertanda mati, bacaannya tidak berdengung, pendek, jelas. Dengar tu. Apa-apa bacaan kalau tidak berdengung, 3 perkara. Tidak berdengung, pendek, jelas. Itu memang terkandung di dalam bacaan yang tak ada dengung. Dan bila macam tu nama dia terus ambil nama izhar. Izhar tu sama dengan kalimah zahir. Orang Melayu kan biasa dengar zahir kan. Zahir, menzahirkan, menjelaskan. Kita biasa kan. Saya menzahirkan. So, izhar dengan zahir sama. Sebenarnya zahir. Za sebenarnya. Tapi tak apalah, kita ikut cara yang kita biasa zahir kan. Zahir sebenarnya ya. Izhar. Sebenarnya huruf za tu sebenarnya ya. Dan nun dengan mim jika bertanda mati ya, bertanda sukun, bacaannya izhar. Izhar maksudnya pendek, tidak berdengung, jelas. Okey, dan dari segi nama. Dia kedua-duanya izhar tapi ada sedikit lain ya. Nun mati ataupun nun sukun namanya izhar halki. Tu. Kalau mim mati ataupun mim sukun lepas dia namanya izhar syafawi. Dia tukar kalimah kedua je. Kedua-duanya izhar, nun sukun izhar halki, mim sukun izhar syafawi. Okey, biar kita faham sikit. Kenapa izhar halki? Halki bermaksud halkum. Ya. Selepas nun mati ada huruf halkum, ain. Huruf ain adalah antara huruf-huruf yang keluar dari halkum. Dia ada 6. Ya, dia ada 6 huruf yang keluar dari halkum. Kalau susah tak boleh hafal tahu. Ustazah tahu kita susah nak hafal kan. Ingat je nun kalau tanda cuik mati tu habis kita. Nun tanda sukun izhar halki. Habis. Itu paling cepat nak ingat nama lah. Tapi kalau tak boleh ingat huruf ain huruf apa? Huruf halkum huruf apa? Tinggal je lah tu. Tak payah hafal nama je dulu ya. Ain dia sebenarnya ain ghain ya, ain dengan ghain ya. Ain dengan ghain sama bentuk kan? Tapi ain tak ada titik, ghain ada titik. Betul tak? Kan? Lepas tu ha pedas dengan kha. Nampak? Bentuk sama dah. Ha pedas bentuk dengan kha. Tapi ha pedas tak ada titik, kha ada titik. Ambil yang macam tu. Cara mudah nak ingat. Saya pun dulu, Ustazah pun dulu susah ya nak hafal. Tapi kita fikir tau. Kita fikir macam mana kita nak ingat. Oh ain dengan ghain sama. Ain tak ada titik, ghain ada titik. Ha pedas dengan kha sama. Ha pedas tak ada titik, kha ada titik. 4. Dah dapat 4 dah. 2 lagi. Hamzah dengan ha simpul. 2 tu jelas sikit. Yang 4 tu mungkin dah mudah nak ingat ya. Tambah hamzah dan huruf ha simpul, ke-6 huruf itu keluar dari halkum. Sebab tu dipanggil kalau nun bertanda sukun kita panggil izhar halki, kita panggil halki tu. Nun mati bertemu huruf halkum. Itu maksud dia sebenarnya. Kalau mim sukun pula izhar syafawi dipanggil ya. Kenapa syafawi? Sebab mim keluar dari bibir. Syafawi tu bahasa Arab. Syafawi bermaksud bibir. Dia cara dia bagi nama tu terpulanglah pada ulama tu.
Ya, dia tak cakap nun mati bertemu ta, dia tak payah sebab nun mati bertemu hampir ke semua huruf sebenarnya. Hampir semua. Tolak dua je. Mim bertemu mim bertemu ba. Tolak dua je. Kalau mim mati bertemu mim lain nama, mim mati bertemu ba lain nama. Dua tu je. Yang lain semua mim mati bertemu ta, mim mati bertemu dal, mim mati je tak payahlah sebut mim mati bertemu apa. Betul tak? Kan? Dan majoritinya is mim sukun bertemu dengan huruf apa-apa saja namanya izhar syafawi. Jadi kita ingat tanda sukun pada mim, habis cerita. Tapi kalau mim mati bertemu mim ada nama khusus kita nak ingat. Mim mati bertemu ba ada nama khusus yang kita nak ingat. Dua. Itu bab mim ni lebih mudah daripada bab nun sebenarnya. Itu. Ingat dua tu je sebenarnya. Tiga lah. Mim sukun izhar syafawi, mim bertemu mim nama lain, mim bertemu ba nama dia lain. Itu saja sebenarnya. Kalau dengan huruf mim agak mudah sebenarnya. Yang lebih complicated huruf nun sebenarnya. Macam-macam nama sebenarnya. So di situ an'am. Izah jugalah. Syafawi maksudnya bibir ya. Okey. An'amta, ta. Itu tidak ada apa-apa ya. Dipiskan saja huruf ta. Okey. Alaihim. Ya saya. Nak tanya an'am tu kata dasar dia apa? Oh, bagus. An'ama. Kata dasar dia an'ama 4 huruf. 4 huruf wazan af'ala. Boleh? Faham? An'ama ya. Dia memanglah daripada perkataan nikmat tu yang kita faham nikmat-nikmat tu dari kalimah yang ni jugalah. Cumanya ini fi'il ya. Tak apa saya sangat meraihkan semua ya. Tak kisah. Dia nak tanya tajwid ke, dia nak tanya bahasa Arab biasa. Itu ilmu Quran juga. Ya, termasalah. So kita kata dasarnya an'ama. An'ama, ma tu ada baris lah. Nun memang mati ya. Ta tu sebab itu adalah dhamir. Ta adalah anta. Engkau telah nikmatkan. Itu maksud dia. So kata dasar dia adalah an'ama 4 huruf wazan af'ala. Yang tu. Boleh tak ada masalah. An'ama, kalau an'ama dhamir dia huwa lah. Tapi an'amta dhamir dia anta. Engkau telah nikmatkan ataupun engkau telah beri nikmat. Macam tu maksud dia. Ya. Lepas tu tak boleh tukar baris. Ta adalah anta. Anta di situ Tuhan tahu, Allah tahu. So kalau an'am tu, kalau tukar an'am tu tapi bukan ayat ni lah. Apa maksud an'am tu? Tukar. Katalah salah baca. Apa? Siapa nak jawab? An'am tu bukan ayat ni lah. Kita saja ambil kalimah tu je, an'am tu. Katalah tersalah baca lah an'am tu. Apa? Tu saya ya Ustazah. Ya, tu saya. Tu saya. Kalau an'am tu, aku telah nikmatkan. Berbeza kan? An'amta, engkau telah nikmatkan. Nampak? Engkau di situ Tuhan, Allah. Kalau salah baca, bukan sengaja. Tapi kalau bukan sengaja, tak berdosa. Cuma mata kita tak alert ya. Mungkin tak perasan ya. Siratal ladzina an'amtu. Jalan orang-orang yang aku telah beri nikmat. Kan lari maksud dia kan. Itu sebab tu dalam ilmu tajwid, salah baris kesalahan besar tahu. Dipanggil lahanul jali dipanggil. Lahnu kesalahan, jali tu jelas besar, kesalahan besar. So kita kena berhati-hati pada baris ya, pada baris dan huruf tu. Kalau huruf tu tak jadi maksudnya meaning dia tak capai. Itu penting dia. Selebihnya dengung-dengung tu mencantikkan bacaan saja. Sebab tu dia kata hukum tajwid, dia bukannya nak baca betul je tau. Dia baca betul dan cantik. Tapi utamakan yang betul tu lah. Utamakan yang betul baris-barisnya. Kalau huruf tebalnya kan. Kata tadi, contohlah. Ihdinas. Ni baca ihdinas. Kan dah jadi huruf sin. Contoh saja. Jadinya kalau dah bunyi dia tak jadi, makanya meaning dia tak mencapai. Bila meaning dia tak mencapai, maksudnya boleh lari. Apatah lagi baris. Dua. Kesalahan besar lah dipanggil dalam ilmu tajwid. Tapi kalau kita dengung tu tak cukup panjang apa semua, sifat baca tak ada kokolah, itu bukan kesalahan besar, itu kesalahan kecil. Kesalahan kecil hanya bacaannya tak cantik, tidak menepati, tidak menepati hukum tajwid yang paling tepat. Itu saja. Sebab tu ilmu tajwid ada kesalahan besar, lahnul jali dan lahnul khafi. Khafi tu tersembunyi sebenarnya ataupun ringan. Kesalahannya ringan, nampak dia. Kalau boleh fokus pada kesalahan yang besar, ya. Okey, an'amta. Engkau telah berikan nikmat. Memang an'am tu daripada kalimah nikmat sebenarnya. Nanti kalau kelas bahasa Arab tu kalau boleh. Tapi selalu kita tak jumpa. Kalau tak jumpa kita tak ada cerita. Kita pun tak ingat kan. Kita biasa dengan nikmat Tuhan. Bila kita kata nikmat tu dia isim. Tapi kalau fi'il dia ni an'ama. Ya. Okey, kita pergi kepada alaihim.
Alaihim sebenarnya alai itu him kita tahulah him hum dhamir ya. Dhamir ni maksudnya kata ganti diri. Him bermaksud mereka. Hum pun sama. Dia him ni ada masa dia boleh jadi him, ada masa dia boleh jadi hum. Ya. Maksudnya sama mereka. Cumanya kenapa dia pakai him tu selalunya dia nak matchingkan dengan kalimah sebelumnya. Ya, alai. Dia nak matching tu, lepas tu tak ada alaihum, tak ada. Dia macam susah nak matching ya. Jadi itu dia kenapa dia jadi him, ada masa hum ya. So alai itu sebenarnya satu kalimah lain, him kalimah lain. Ya. Him kita ambil him dulu. Him nama dia kata ganti diri tadi kan. Tapi nama Arab dia dhamir ya, dhamir muttasil. Ya. Dhamir muttasil untuk hum. Sebenarnya hum bermaksud mereka, lelaki lah, muzakkar ya. Ni ala itu sebenarnya ala sebenarnya. Ala ada je tu. So kena tak ada bunyi alai kalau kita tak ada him tu dia akan jadi ala. Dia ada ala tu dia ada huruf ya tanpa titik tau. Ya tanpa titik di hujung. Ya, ala kita pecah dua ya. Ala him. Dia akan jadi gitu. Tapi pelik kan? Sebab tu pelik. Jadinya ala tadi ada ya, dia macam tu ya. Ada ya yang tanpa titik tu. Kalau kita nak cantumkan, dengar tips ni baik-baik ya. Jika kita nak cantumkan huruf ya tanpa titik kepada huruf lain, macam ni ala nak cantumkan kepada ha kan. Jadinya kita kena matikan ya tu, kena letak tanda titik tu. Kena tanda mati tu, kena letak. Makanya kita matikan ya, dia akan jadi alai. Terus jadi bunyi ya, alai, ada bunyi ya. Kalau ala, tak ada, tidak ada bunyi ya. Ya, pada ala, ya tanpa titik tu berfungsi sebagai alif sebenarnya. Ya tanpa titik ni pun dia ada pelik lah, lebih pelik daripada huruf lain lah maksudnya. Kalau ala, ya tanpa titik tu dia berfungsi sebagai alif. Makanya bacaannya di situ ala mad asli. Buat tak ada bunyi ya langsung. Tapi kita letak tanda mati alai terus dia jadi huruf ya. Nampak kan? Itu sedikit tentang huruf ya tanpa titik. Ya. So, nak cantumkan huruf ya tanpa titik kepada huruf lain, kita kena letak tanda sukun. Masa tu barulah dia letak titik tu. Ya titik ya tu, dua tu baru dia letakkan ya. Alaihim. Itu cara menyambung lah. Cara menyambung ya tanpa titik tu ada orang menyebut, ada orang tu maksudnya bukan orang, maksudnya dalam buku lah. Dalam buku tajwid. Mungkin tenaga pengajar yang mengajarnya itu ya. Dia panggil ya tu sebenarnya dia boleh panggil ya maksurah. Ada yang memanggil ya tanpa titik tu dengan nama ya maksurah, ataupun ada yang memanggil ya tanpa titik tu dengan panggilan nama alif maksurah. Boleh, kedua-duanya pun diterima. Kita faham ya, alif maksurah pun boleh, ya maksurah pun boleh. Dan ada masanya ya tanpa titik tu dia ada alif kecil atas dia. Ada kadang-kadang. Banyak kadang lah, bukan kadang-kadang, banyak kadang. Banyak kadang ada alif kecil, alif maksurah atas dia. Tapi dari segi bacaan sama panjang dan tidak mengubah apa-apa. Sama ada ya tanpa titik sahaja, ala, la, bacaannya dua harakat mad asli, ataupun ala, contohnya lah. Saya bagi contoh, dia letak ya kecil atas alif kecil atas ya. Tidak mengubah bacaannya, kadarnya pun tidak mengubah. Dia boleh sendirian, macam tu, ya betul. Dia macam tu pun boleh, tak ada alif kecil pun tak ada masalah. Ya. Dari segi bacaan dan bunyinya tidak berubah. Cuma kita nak bagi tahu sajalah. Okey. Ala sebenarnya kalau ala la mak asli lah, tapi bila alai pendek. Alaihim. Dia pendek, huruf ya mati ataupun ya sukun, sebelumnya wajib fathah. Itu undang-undang dia. Tapi dia sebenarnya dia macam ada lenggok tau. Dia bukan alaihim. Dia tak boleh macam tak keras tau. Kalau macam alaihim dia tak jadi tak. Alaihim. Dia macam lenggok kan? Itu yang dipanggil huruf lin. Lin tu maksudnya lembut. Sebab tu sebenarnya kepada huruf lin kita kena lembutkan bacaan, dan dia bukan pendek. Dia bukanlah kata dua kedap, tapi dia bukan alaihim. Dia bukan cerita alaihim. Dia ada macam ada lenggok dia tahu. Macam tu sebenarnya. Lembut sebenarnya. Cubalah praktikal lepas ni. Tapi bila nak praktik lepas ni, baca pun jadi lintang pukang. Biasa kita kan bila kita nak betulkan kan, mula kita baca lupa itu lupa ini macam-macam kan. Alaihi, apa dia alaihi? Dia macam lenggok kan. Dia bukan alaihim, bukan sebenarnya. Apa tu bagusnya kita buat macam ni sikit-sikit, kita nampak secara detail kan. Alaihim dia macam panjang ibaratnya kan, dia kalau macam alaihim pendeknya. Walaupun dia pendek je sebenarnya. Dia bukan mencapai dua ke, tak ada, memang pendek Itu makanya ya sukun sebelumnya wajib fathah. Makanya dipanggil ya sukun itu dipanggil huruf lin.
Ada orang nak sebut haraf lin, huruf dengan haraf sama je. Ataupun orang nak sebut harfu lin, harfu, haraf, huruf, benda yang sama. Perkataan yang sama. Terpulanglah nak sebut haraf ke huruf ke harfu ke, tak ada masalah. Kita faham. Ya, harfu lin. Dan harfu lin kalau boleh wakaf padanya dan menjadi panjang. Ini alaihim. Kat sini kita mesti wakaf pada him ya. Kita tak boleh tak boleh. Kita mesti wakaf pada him sebab kalimah ini telah menjadi satu dalam ayat ni ya. Atas mereka ataupun ke atas mereka. So harfu lin boleh wakaf menjadi madlin. Boleh. Tapi ada masa tak boleh. Macam ni tak boleh. Tak boleh jadi madlin. Ya, pendeklah. Alaihim. Him juga pendek. Dan him tu, mim sukun. Ingat mim sukun je. Tak payahlah mim sukun jumpa ghain. Tak payah. Lagi penat je nak fikir. Mim mana tak. Kita ni bagi tip shortcut terus. So, mim kalau ada tanda sukun, izhar syafawi. Habis macam kita. Ni saya jumpa ramai je. Mim sukun jumpa fa. Detil lah orang ingat je tu nak sebut. Tapi nak sebut sekali lah kan. Sekat je mim sukun. Izhar syafawi. Tidak berdengung lah. Apa-apa yang izhar tu tidak berdengung. Okey, kalimah ghairi, ni ghai, nampak ya sukun dia, ya sukun sebelumnya wajib fathah. Sama tadi alai, ghai, sama tu harful lin yang kedua, huruf lin yang kedua. Tetapi kalau kita wakaf kat sini, katakanlah bukan ayat surah Fatihah lah ya. Ghair. Kalau kita nak wakaf dia jadi panjang. Panjang dia ala-ala mad arif dia sukun tau. Panjang ya. So di sini harfulin bila wakaf menjadi madlin. Kalau yang tadi alaihim ada harfulin tapi tak boleh menjadi madlin yang tadi. Kita untuk menjadi madlin perlu wakaf pada ya harfulin dan dia akan jadi panjang. Okey. Ghair. Macam mana nak tahu ya Ustazah, harfulin boleh jadi madlin ke tak boleh ke? Dia ada juga cara dia macam mad arif disukun jugalah. Selepas harfulin wajib ada satu huruf sahaja lepasnya. Selepas ya ada ra sahaja. Sebab alif lam tu kalimah lain. Macam mana nak tahu Ustazah? Lepas katalah ghairi ya. Saya ni bagi soalan saya bayangkan orang lain tanyalah. Ya. Ghairi tu macam mana nak tahu? Okey ya harfulin, lepas tu dia ada ra, lepas tu dia ada alif, lepas dia ada lam. Macam mana nak tahu ada berapa huruf? Ghairi satu kalimah, al-maghdubi satu kalimah lain. Itu nak kena mahir lah. Betul tak kan? Betul tak? Kena mahir lah juga. Ghairi bermaksud bukan ataupun selain. Kita dah tahu satu kalimah senang kan bagi orang yang tak tahu ya. Ustazah cuba memahami orang yang tak tahu. Okey, sedikit tips lepas tu ya. Kenapa ra je? Lepas ya tu alif lam tu Ustazah bukan huruf lain ke? Alif lam adalah permulaan kalimah lain. Itu kita bagi tahu. Apa-apa kalimah yang bermula dengan alif lam, makanya alif lam itu adalah permulaan kalimah lain. Ghairi kalimah lain. Itu kena faham lah. Bila kita belajar benda-benda macam tu. Ilmu yang wajib faham lah. So di situ selepas harfulin ya, hanya ada huruf ra. Itu saja. Okay? Dan ra. Ra penting tebal nipisnya ya. Ghairi kalau membaca dengan baris bawah, confirm nipis. Ra tarkik. Tapi kalau wakaf kat sini ghair tarkik juga. Bukan kerana baris dia. Bila kita wakaf pada ra, baris dia tak tengok dah, kita tengok sebelumnya ada ya mati. Ada ya mati, nak kata ada baris bawah tak sebelumnya? Tak ada. Dia kadang-kadang ra mati ni ada baris bawah sebelumnya nipis. Tapi bukan baris bawah saja, huruf ya mati juga menipiskan ra. Dia ada dua. Kalau kita nak tahu sifat ra tu tebal atau nipis ya, baris dia tak boleh tengok dah. Kita nak wakaf kan? Ghair. Jadi kita tengok baris ra tak boleh tengok, sebelumnya tak ada baris bawah pun. Memanglah tak apa. Kalau baris bawah pun boleh, ya mati pun boleh. Kedua-duanya menipiskan ra. Ya, so kedua-duanya ketika wasal, maksudnya ketika sambung ghairil ra tarkik nipis ya, tapi wakafnya juga tarkik. Ra di sini keadaannya wasal dan wakafnya adalah tarkik. Ra ni pun pelik. Kadang-kadang dia baca baris dia nipis tapi bila berhenti dia tebal. Kadang-kadang baca baris dia tebal, berhenti dia nipis. Kadang-kadang baca barisnya tebal terus tebal. Kadang-kadang baris bawah baca barisnya nipis terus nipis. Dia macam-macam tau ra ni, pelik sikit. Jadi dia pun complicated jugalah sebenarnya. Tapi kalau dah faham mudah je saja. Itulah Ustazah, kalau dah faham semua mudah. Nak faham tu lah.
Tak tahu ya. Dah faham memang semua mudah. Tapi nak faham tu. Tu dia kena faham tu kan. Okay. Siapa nak tanya silakan ya. Kita cuba lagi ya. Al-maghdubi. Alif lam ya. Alif lam qamariyah yang kita jumpa kedua kan ya. Alif lam qamariyah. Nama dia. Alif lam tak nampak sabdu ya. Mau tak ada. Tidak ada. Bukan semua huruf mati ada sifat tak ada ya. Mau tapi jangan ada mara, jangan sampai re lah, maradu. Itu jadi kokolah lah pula. Kontrol lah ya. Mau, berhentikan dia. Mau du, ya. Okay, rain tidak ada apa-apa dan jangan jadi rain ni biasanya orang jadi kokolah biasanya. Ya, tapi jangan ya. Ubu, tu banyak. Ubu, ini ghairil maghdu. Tak jadi. Ghairil maghdu. Ubu, sad dot taza. Dia tebal ni. Macam nak tahu Ustazah cukup tebal tak cukup? Dia berat tau. Dia berat, melambatkan, menyusah. Macam susah nak sebut. Kalau rasa susah, rasa lambat, rasa apa, jadilah tu. Ni ghairil maghdu, memang nipis je, cara menyebut lancar je, memang tak lah namanya, tak jadi. Ya, memang dia sedikit melambatkan bacaan kita sebenarnya, ya, untuk melahirkan huruf-huruf itbaq tadi, okey. Dan pada du adalah mad asli baris depan. Kita dah jumpa mad asli baris atas. Kita dah jumpa mad asli pada baris atas tadi, sira, mad asli baris atas. Mad asli baris bawah pula, allazi. Boleh je, di situ ada mad asli ya. Dalam isim mausul tu ada mad asli allazi, ada mad asli baris bawah. Kita nak tunjuk saja ya. Maudhu, mad asli baris depan. Ketiga-tiga mad asli ada. Nampak ya? Huruf baris depan mesti ada waw. Ketiga-tiga huruf mad, huruf alif, waw, ya. Dia tak boleh tukar-tukar. Baris atas mesti alif, baris bawah mesti ya, baris depan mesti waw. Itu tak boleh tukar. Dan di sini kalau waqaf maudhub. Kalau waqaf boleh. Dia jadi mad arid disukun kalau. Dan ada sifat qalqalah kubra kalau, bukan pada ayat ni ya, pada perkataan sahaja. Qalqalah kubra pada ba berbaris, kita matikan dia, maka bunyinya b-e-k, b. Dengar tu ya, b-e-k, b. Kena ada bunyi k. Itu ada bunyi k tu yang dipanggil kubra tu. Buka mikrofon kecil kalau nak cakap. Buka mikrofon. Tak ada ya? Okey. Alaihim sama yang macam tadi, ya. Okay, sama ya. Wala tu waw satu kalimah ya. Belajar sikit. Tak tahu huruf waw tu satu kalimah ya. Waw satu, la satu. Dan bukan ataupun dan tidak. Bolehlah la tu kita boleh terjemahkan dia sebagai bukan. Boleh juga terjemahkan dia sebagai tidak, termasalah ya. Waw tak ada hukum tajuk, pendek. La wala, tiba-tiba nafas habis. Berhenti je lah kalau nafas habis. Ni wala, ni dah buat nafas habis. Buat apa? Berhenti je lah. Wala, tak berdosa pun. Ustazah biasa dengan orang kan, dia nak habiskan juga ke nombor kan. kalau nak habis, wala, berhenti je, tak berdosa. Ini wala, terus tak keluar suara, tak payah ya. So la, la di situ kalau pada la dia adalah mad asli, wala berhentinya dua. Tapi mad asli kita dah cakap tadi, kalau bertemu dengan alif lam, makanya mad asli potong pendek, tak jadi mad asli lah. Walau dia pergi kepada yang sabdu terus ya. Sabdu yang pertama lah, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, walau dia sabdu ni kena lekat sikit lah. Walau dia jawab waladah, dia tak jadi sebenarnya. Itu sabdu. Walau wah, dia macam terberhenti kan. Itulah sabdu sebenarnya ya. So itu alif lam syamsiyah. Allah, panjangnya. Ada tanda mat ya. Tanda mat biasa duduk atas alif. Fahamkan ya. Tanda mat ni, yang tanda mat tu yang mana Ustazah? Yang atas alif tu. Lekuk tu. Dulu orang kata tongkat lah, misai lah, macam-macam. Macam-macam orang sebut kan. Atau apa-apa lagi lah, macam-macam. Saya pun dah lupa Itu dipanggil ombak Ustazah, ada orang panggil juga. Ombak ya, Ombak lah, lekuk lah, misai lah, macam-macam lah. Tak tahulah, pedang tak apa-apa, macam-macam. Ustazah nak bagi tahu itu dipanggil tanda mat. Maksudnya bacaan di situ panjang. Mat bermaksud panjang. Ya. Okey. Allah. Panjang tu 6 sebenarnya. Cara nak tahu dia 6, ini bukan mat asli. Mat asli tak ada tanda mat, tak ada ya. So selepas tanda mat ada sabdu. Itu tips je. Selepas tanda mat ada sabdu, bacaannya panjang 6 harakat. Namanya mad mad lazim kalimi mustaqqal. Tak apa, tinggal sekejap. Kita ambil lin dulu ya. Lin. Li adalah mad asli baris bawah.
Selepasnya ada satu huruf saja, makanya mad asli tadi waqafnya menjadi mad arid disukun. Okey, Ustazah nak balik sikit pada mad lazim kalimi mustaqal, panjang ya. Ini tak boleh acak-acak ya, memang kena panjang. Ini tak boleh. Kalau mad jaiz bolehlah ada kemaafan. Yang ni tidak ada kemaafan, tidak ada khilaf maksudnya. Memang 6. Tak ada 2, tak ada 4. Yang 6, cara nak kenal dia, selepas tanda mad mesti terus ada sabdu. Tak boleh ada sesuatu di tengah antara tanda mad dengan sabdu, tak boleh ada huruf lain, tak boleh. Dia memang sebelah-sebelah, ya. So itu cara kita nak mengenal dia. Mad lazim kalimi mustaqal, mad maksudnya panjang, lazim maksudnya lazim lah, kebiasaan ya. Panjang yang biasa, kalimi maksudnya di dalam kalimah. Ad-dhalin adalah kalimah ya. Ad-dhalin bermaksud orang-orang yang sesat. Maksudnya dia kalimah lah ya. Mustaqal maksudnya berat. Berat di situ kita nampak pada sabdu. Ada sabdu kita panggil mustaqal. Mustaqal tu asal maksud dia berat. Asal maksud dia. Ya, itu ya. Dan dia ada jenis yang tak ada sabdu, ada. Mad lazim kalimi tanpa sabdu. Nama tak payah sebutlah, kau pun tak ingatnya. Dia ada 2. Mad lazim kalimi mustaqal, cara nak tengok dia ada sabdu. Selepas tanda mad terus ada sabdu. Tak boleh ada huruf lain. Satu huruf pun tak boleh kat tengah-tengahnya. Dan ada satu lagi, mad lazim kalimi yang tanpa sabdu. Mad lazim kalimi mukhaffaf sebenarnya. Mukhaffaf maksudnya tak ada sabdu. Dia ada 2 jenis ya. Yang ni ada sabdu, satu lagi tak ada sabdu, tapi kedua-duanya kalimilah, kalimah. Dan ada pula nanti mad lazim harfi. Yang harfi maksudnya bukan kalimah, huruf. Huruf juga pecahannya 2. Satu mustaqal, satu mukhaffaf. Okey. Ada soalan tak? Kita kena berhenti di sini ya. Surah Al-Azim. Ada siapa nak soal? Ada soalan? Silakan. Tapi Ustazah tak boleh lama. Ustazah ada kena keluar ni. Tak payahlah, tak sempat dengan nanti ya. Ada ke? Ada nak tanya? Tanya masuk dalam WhatsApp boleh tak? Tanya masuk dalam WhatsApp sebab Ustazah tak sempat, sebab Ustazah nak soalan, lepas tu Ustazah kena keluar terus. Okey? Ada soalan tolong type dalam kita punya grup WhatsApp. Okey? Kita nak akhiri di sini ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.